Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi al-fadhil Ustaz Dr. Hasnan Kasan, tuan-tuan, perempuan sidang jamaah yang diharapkan sekalian, alhamdulillah pada malam Jumaat minggu yang ketiga ni kita dapat sekali lagi dengan al-fadhil Ustaz untuk kita menadah kitab suci Al-Quran dan menelusuri tafsir Al-Quran yang terkandung dalamnya. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan program kita pada malam ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baju corah-corah, sanun hijau-hijau biru-biru. Tengah-tengah tak ada orang. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Malam ini kita akan mendengar satu leteran panjang apabila kita menyaksikan anak-anak muda telah mula membenci agama, menghina Nabi, menghina Rasul, menghina Allah, menghina agama. Mereka semua ini anak orang. Jadi malam ni kita cerita anak. Muka Al-Quran, muka surat berapa ni? 524. Tengok ayat 7 boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca serentak, ikut terus ni, saya baca ya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Panjang malam ini nih.
Tengok mana ayat pula. Apa cerita ni? Inna, sesungguhnya al-muttaqin fi jannatin, di akhirat nanti dia ada dalam taman-taman syurga, wa na'im, dan juga mengecapi nikmat-nikmat yang banyak, ya. Jadi cerita apa ni tuan-tuan? Cerita takwa, kan, muttaqin. Fakihina, bergembira, bima, terhadap apa-apa, atahum, ata tu memberi, hum tu mereka, telah memberi kepada mereka. Siapa beri? Rabbuhum, Tuhan mereka. Waza wa waqa tu memelihara, hum tu mereka, memelihara akan mereka. Siapa yang pelihara mereka? Rabbuhum. Waqa ni tuan-tuan, waqa tu fi'il madi, past tense. Kalau suruhnya bunyinya ki, waw tu tak ada, ki je. Tu yang kita kata waqina adzaban nar. Ki satu tu maksudnya peliharalah kami. Na tu kami, ya. Waqa tu waw qaf ya bengkok, tak ada titik, dia fi'il madi, ya. Jadi Tuhan mereka memelihara mereka daripada apa? Adzabal jahim. Kita sebut adzaban nar, ya. Waqina adzaban nar, sebab kita nak nanti Allah pelihara kita daripada neraka, kan, ya. Baik. Jadi kulu, bermakna kulu, washrabu hani'an. Orang duit sikit, dia makan durian, tapi dia puas tak? Tak puas, sebab duit dia tak cukup nak beli banyak lagi, kan? Kan? Hani'an ni maksudnya dia puas dan dia nikmat lah. Nikmat dan puas, sepuas-puasnya, senikmat-nikmatnya. Orang demam, kalau boleh dia tak nak makan ubat pahit, tapi dia kena makan, itu tak nikmat, baik. Teliti mengapa mereka dapat makan dan minum sepuas-puasnya dalam syurga nanti. Bima, bi itu maknanya kerana, sebab. Ma tu apa-apa, kuntum tu fa'il madi yang dulu waktu kat dunia, ta'malun yang kamu sentiasa amalkan. Kalau terjemah dia macam tu lah, ta'malun tu sentiasa amalkan. Dia bukannya 2 hari nak mati baru nak belajar Quran, tak. Daripada umur dia 14 tahun tu dia belajar Quran. Tu nanti dia makan sepuas-puasnya lah, ya. Dia makan minum, ya. Ini lagi 4 jam nak mati baru belajar cara sujud boto. Yang sebelum tu saya tengok bola, yang bondo, mata dah rabun baru nak belajar Quran. Otak dah berkarat baru nak ngapal surah-surah dalam Quran. Ada tak orang macam tu? Yang best tu, ustaz-ustaz muda-muda ni, atuk tu nafas dia dah semput dah, dia ajak belajar Tarannum lah, best. Tarannum ni nafas pendek ke panjang? Atuk ni dah semput-semput. Buka kelas kat kedai-kedai tu lah, kat dia sewa kedai tu, kelas Tarannum, kempen tu, Facebook, WhatsApp, kempen, kan. Tengok siapa yang datang belajar, tengok atuk-atuk. Aduh, takut nanti atuk tu husnul khatimah, putih tali jantung sebabkan Tarannum tu. Ada budak 18 tahun belajar Tarannum. Ada tu anak kawan kita tu, ustaz siapa nama dia tu, yang anak dia Johan, baca Quran peringkat sekolah. Ustaz lain nama dia. Ya, anak perempuan dia, anak lelaki dia yang besar, yang kecil, ya Allah, kata kita cemburu. Siapa besar cemburu tengok dia,
Okey, lagi tengok lagi tuan. Bima kuntum ta'malun. Jadi mengapa dia dapat makan minum sepuas-puasnya tadi tuan-tuan? Selamat neraka tadi, apa sebabnya? Ini poin pertama malam ni. Ta'malun ya. Ta'malun tu amal. Catat sikitlah. Amal. Okey, pegang ya, kita simpan amal. Lagi muttaqiina, apa makna tuan-tuan? Muttaqiina. Sebab itu tuan-tuan nyandar ke dinding bila saya ngajar tu, saya takkan marah. Sebab itu sifat ahli syurga. Tapi kalau kat dunia ni saya menyandar je, lah syurga tak apik nyandar nanti. Mana boleh marah? Dia dah mempunyai sifat ahli syurga. Jadi kita biar je lah kan? Jangan berdongkur dah kan? Ala sururin. Sururin ni tuan-tuan, tengok gambar-gambar orang Arab isap shisha tu, kan ada warna merah pokat kat dinding tu, cushion tu kan. Itu namanya sururin. Ya, dia menyandar, angkat lutut satu, krok ya. Jadi maksudnya syurga nanti memang rehat ya. Masfufatin, tersusun rapi. Cushion rumah kita, cucu ada 5 orang, selamat lah tu cushion tu. Sampai ke dapur cushion tu. Ya. Ayat tu masfufah ni saf lah tuan-tuan. Sadfa kan, sadfa, saf. Saf ni lurus. Kalau saf ni bengkok-bengkok, bukan saf nama dah. Ya. Okey. Sebab tu ada imam, dia kata safu dia tu. Kan. Kata habis salat tadi, anda sebut apa tadi? Safu tu apa? Luruskan saf lah, kata. Itu bahasa Melayu. Ya, kalau ikut Nabi SAW tak adalah Nabi kata safu. Nabi kata istawu wastaqimu. Itu kalimah Nabi nya lah ya. Imam Melayu safu dia. Ahad ni Datuk Seri, geng-geng tu je tuan-tuan tak boleh join sebab tak ada Datuk Seri tu. Ada 86 orang nak belajar salat, power yang best dia tu apa, kapten dia ni, dia punya kepala dia ni, ustaz wajib bawa rotan ustaz tu. Kawan-kawan saya ni degil dia tu. Ya, so buat zat salah watan zat, memang kami nak betulkan ni. Ya, cerita orang Melayu tadi dah tua bangku nak belajar solat. Ya, tapi kita ajar agak kan ya. Lagi dan tengok wa zawwajnahum. Ini tuan-tuan suka lah ni. Apa makna zawwajnahum tuan-tuan? Pasang-pasangkan, nikahkan mereka, temankan mereka dengan apa? Bihurin ain. Tu suka lah tu. Ya, berapa orang nak tu? Sekurang-kurangnya akan ditemani dengan 70 orang bidadari. Ramai tu. Syarat nak dapat 70 ni, kalau nampak orang putih lawa, amai lawa tu, tak ada lah dia tonong lama dah. Dia terpandang, dia tunduk yang dah dapat lah 70 dalam syurga tu. Kalau makin besar mata tu, tak dapat dah. Sebab dia dah dapat ke dunia kan. InsyaAllah. Dan surah Yasin kan kita baca kan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Kan kita baca. Apa mana tu? Hum wa azwajuhum. Azwaj tu wa zawwajna tu lah. Azwaj ni pasangan-pasangan. Mereka penghuni syurga berada dalam kesibukan bergembira. Itu kan makna ayat tu. Inna ashabal jannatil yawma. Al-yawma tu hari tu lah, hari di dalam syurga tu. Ashabul jannah tu penghuni syurga lah kan. Fi tu berada dalam keadaan, syughulin tu busy, sibuk. Fakihun bergembira.
Para sahabat dulu kalau dia tak ada macam kelabu asap, dia terus tanya je, wahai Rasulullah, dia bergembira, dia sibuk bergembira macam mana? Sebab bila sibuk ni dia punya endingnya penat, letih. Ya, tapi ayat tu sebut fakihun, kat sini fakihina tadi, bergembira tu. Dalam Yasin fakihuna, sebab dia kedudukan perkataan tu lah ya. Lalu Rasulullah SAW kata, hum fi syughulin fi iftidadil abkar. Ya, mereka berada dalam sibuk menebuk dara, tebuk dara bidadari. Sebab 70 tadi. Jangan tonong ramai lama-lama dah. Okey. Jadi apa poin tadi tuan-tuan? Dia dapat semua tadi sebab apa tu? Apa sebabnya tadi? Kerana apa? Tu pegang kuat tu. Kuntum ta'malun. Ya, ma kuntum ta'malun. Ma tu apa-apa. Ya, kuntum amalan. Ya, kuntum yang dulu waktu kat dunia, ta'malun yang kamu sentiasa amalkan. Okey, kita langkau ayat 21. Kita terus ayat 22 sebab kita punya poin hari ni ayat 21. Jadi tengok ayat 22. Kita secara laju, wa amdadanahum, apa makna tambah lagi. Bi fakihatin. Dia tak musangking dengan duri hitam tu. Doh. Walahmin, apa benda tu? Daging puyuh, daging apa, enggang. Mimma yashtahun. Ada tak benda yang dia tak suka? Yashtahun. Yashtahun ni syahwat. Syahwat ni suka. Okey. Kat dunia ada yang tak suka kambing, ada yang tak suka lembu kan. Dalam syurga tu semua benda yang dia suka. Okey, lagi entah. Yatanaza'una. Apa tu ditulis dalam Melayu tu? Akan saling beredarlah. Tuan-tuan ada makan kat hotel tak? Waiter tu kan dia datang dia kita kan, dia ambil pinggan kan, tu kita ambil dia, makanan tu ada je lah. Gitu. Teh kapal terbang pun kalau mas lah kan, kalau Asia tu order boleh dapat kan. Kalau mas pun sekarang sama macam tu kan. Cuma saya lah naik, tak payah order pun dia hantar. Sebab kita duduk depan kan. Duduk depan tak payah order dah. Tuan-tuan duduk belakang sebab tuan-tuan mulia lobby sikit, duduk belakang. Sebab kurang mulia sikit, duduk depan. Aduh, dia bagi kejap sati nak membutuh untuk sempit. Kalau pergi kucing, pergi Kota Kinabalu tu kan, nak tidur untuk sempit, kejap datang nak makan pergi. Kan. Dan fiha, dalam syurga itu, kaksan. Kaksan ni apa benda tuan-tuan? Ni kita sebut apa ni? Ni gelas ke? Kalau ada tangkai ni syawan kan? Kan? Gelas. Dia ada dalam syurga ni, ada akwabun dalam surah Waqiah tu. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna bi akwabi akwab. Akwab tu jamak kepada kubun. Kubun ni cawan. Kalau kaksan ni tuan-tuan, dia orang putih minum arak yang ada kaki tu. Ada tapak ada kaki atas tu. Tu namanya kaksan. Keting dia minum arak kan. Tu namanya kaksan. Tapi dalam tu la lagun, tidak ada benda yang melalaikan, yang memabukkan. Dia arak juga tapi tidak memabukkan. Wala ta'thim, tak berdosa. Minum arak dalam syurga ni. Lagi boleh tuan-tuan dapat. Wa yatufu alaihim. Apa yatuf? Tuan-tuan buang ya, buang waw, buang ya, letak alif lepas waw tu. Ta tu jadi bagi atas, berbunyi tawaf. Tawaf tu keliling. Ini
berkeliling alaihim ke atas mereka ghilman. Ghilman ni tuan-tuan, budak lelaki yang tak ada janggut, tak ada misai, tak ada bulu-bulu kat muka ni, licin lawa-lawa. Ghilman ni. Kalau saya pergi makan dengan rumah dengan anak kat kedai tu, rumah merajuk tak nak masak tu, pergi kedai makan. Alah, dia pun ponek kan. Kan wah, bola ni kita kan hantu bola. Sebab tu saya ke rumah tak berani saya letak TV dah. Letak TV hanyut lah saya kan. Tak berani saya bawa masuk TV dalam rumah dah. Sebab memang kita kaki main bola ni, badminton ni memang saya player tuan-tuan. Tuan-tuan pandai nengok ya, nyepak bola tak kono kan. Bila pemain tu nak keluar daripada lubang stadium bawah tanah tu kan, dia nak keluar, dia nak muncul tuan, dia nak pergi tengah padang tu, budak-budak dia pegang, dia keluar tu ya. Tuan-tuan pernah tengok tak? Memang sentiasa tengok, bukan pernah dah. Kan? Dia budak tu namanya ghilman, budak-budak lawa tu. Itu nama ghilman. Nak fahamkan ghilman tu. Okey, tengok tuan, ghilman budak-budak lelaki ni bukan budak perempuan tu, budak lelaki. Ya, sebab perempuan tak ada dah, sebab bidadari tadi. 70 tadi. Baik, lahum mereka punya. Jadi kat dunia ni kadang tuan-tuan nampak cucu orang tu lawa kan, cantik, sampai keluar urat biru kat pipi tu punya comel tu. Tuan-tuan pun ambil kan, budak tu menangis sebab bukan kita punya. Kan mak punya kan. Betul, dapat lah cium kan. Betul, dia mak ambil balik, atuk yang ambil, bawa balik rumah dia. Kita tak boleh bawa balik rumah sebab itu kan kita punya. Ni ghilman tadi kita punya, lahum bagi mereka. Ya, kita punya. Ka'annahum, dia punya lawa tuan-tuan seolah lu'lu'un. Lu'lu' ni apa nama kalau pergi Sabah tu, mutiara bang. Ya, mutiara. Maknun ni yang beribu tahun, beratus ribu tahun tersimpan dalam laut. Memang lawa lah. Okey. Budak ni tuan-tuan, kalau kat dunia, budak macam ni kalau kat dunia, dia haram tidur satu selimut dengan lelaki bukan ayah dia. Nanti takut berlaku liwat. Okey. Lagi tuan-tuan apa berlaku? Tunggu dulu. 25 tunggu. Jadi tuan-tuan analisis jadi researcher ni, jadi penyelidik. Ayat 24 sampai ayat 17 cerita apa? Daripada ayat 17 tadi sampai 24 cerita. Yalah, dalam cerita apa tentang syurga tu? Senarai nikmat dalam syurga. List. Ya, list nikmat dalam syurga. 17 sampai 24. Bermakna ayat 21 yang kita tinggal tadi adalah list nikmat dalam syurga yang tak ramai yang akan dapat. Bidadari tadi dapat, makan minum dapat, tapi 21 tak ramai yang akan dapat. Jom kita tengok ayat 21 tu. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini tuan-tuan, mak bapak. Ni orang yang beriman ni mak bapak. Sebab apa mak bapak? Sebab kalimah depan dia, wattaba'at hum. Wa tu dan lah. Ittaba'an itu menuruti, mengikuti, mengekori mereka. Hum tu mereka, dzurriyyatuhum. Bila sebut dzurriat, maksudnya orang yang beriman tadi mak bapak lah. Biimanin. Tuan-tuan, manifestasi iman apa? Manifestasi iman. Dia nonggok kat rumah tu, azan buat pokak tak datang solat jemaah, betul dia kata dia beriman. Betul ke? Tak betul. Dia bohong. Palsu dakwaan dia. Sebab apa? Bukti iman ialah amal. Betul tak? Cernaan, paparan iman, manifestasi iman itu ialah ta'malun.
ma kuntum ta'malun. Jadi sekarang kalau kita perhati, apa amal mak bapak, apa amal anak? Zuriat tadi. Sekarang ayah sekarang ni dalam surah depan Quran, anak depan apa sekarang? Anak kita mesti tahu. Anak saya yang nombor 1, dia tengah nguruskan, besok dia ada program. Nombor 2, dia tengah mesyuarat persatuan dia sekarang ni, AJM, serah tugas. Saya tahu apa dia buat. Sebab saya nak pastikan dia sama macam saya. Saya datang surau, duduk kat meja, tunjukkan ayat Quran pada orang. Dia nguruskan persatuan dia untuk buat amal-amal kebajikan. Yang sulung menguruskan program, besok ada program pula, ada 20-30 orang yang nak buat program ni, dia tolong nguruskan. Takkan ayah tak tahu apa anak buat? Jadi bila kita tak tahu apa yang zuriat kita buat, takut-takut dia tak sama dengan apa yang kita buat. Nanti di akhirat, tengok ayat balik, kalau sama, dia akan dapat nikmat dalam syurga tu. Apa dia? Al-haqona bihim. Al-haqona ini, lahiqa ni ialah temu, bertemu, ya, berkumpul, berjumpa, kan. Tapi yang menjumpakan itu, kami itu Allah Ta'ala. Allah akan jumpakan mak bapak dengan bihim tu dengan mereka tu mak bapak tadi yang beriman tadi, dzurriyyatahum. Jadi Allah dalam syurga nanti akan jumpakan zuriat orang itu dengan mak ayah dia. Ini salah satu nikmat. Tuan-tuan gayo suka tak gayo? Suka kan? Anak kerja ke Kuantan, kerja ke Ipoh, kerja ke Alustar, Turkmenistan, Kazakhstan, Dubai. Sekarang ni anak-anak kita kerja sebab kita dah jadi global sekarang ni. Sekali-sekala kumpul Raya Aidilfitri semua balik sonok. Walaupun padat rumah tu, tapi sonok, nikmat. Itu yang Allah nak gambarkan. Di akhirat nanti, list nikmat dan syurga itu 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tu senarai nikmat dalam syurga. Antara nikmatnya malam ni kita nak teliti ialah al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kami, kata Allah Ta'ala, akan pertemukan dengan mak bapak tu akan zuriat mereka. Maka bertemulah mak bapak ni dengan zuriatnya secara kekal selama-lamanya. Anak balik raya, 2 hari dia cabut balik Kuantan, dah rindu balik kat cucu. Gitu. Syurga buat selama-lamanya. Dia ada syarat, tuan-tuan. Apa syarat dia tadi? Ittaba'at hub. Itu syarat ni. Yang ni yang malam ni yang saya nak ajak kita sama-sama ni. Kita nak pastikan kita jemaah kat surau ni, anak kita kat Ipoh jemaah kat surau taman dia. Ittaba'at, menuruti. Kita faham surah At-Tur ayat 17 sampai 27 28 nanti. Kejap dia habis tu ya. Anak kita pun faham. Menuruti. Kita nanti isyak nanti amin waladdallin imam tu kita aminkan, anak kita pun aminkan waladdallin imam. Baru dapat al-haqna bihim dzurriyyatahum. Baru dapat. Kalau bapa amin waladdallin imam, anak gol dalam stadium hanyut, tak akan dapat jumpa. Sebab dia tak ada sifat ittaba'at. Faham ke tak faham ni? Agak-agak kita dapat jumpa ke tak? InsyaAllah tu datang setelah kita mengetahui apa yang tak malun oleh anak kita. Kalau memang kita tak tahu, tak ada insyaAllah. Jadi ini yang saya nampak sekarang ni, generasi atas 60-70 surau, masjid, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, belajar solat. Tapi generasi 26 dah hina agama.
Generasi umur 24 dah lari pada agama. Betul tak? Mak tahajud, ayah tahajud ke rumah, anak 5 pagi mati aksiden motor. Lalu mak dia kata, saya kenal anak saya baik. Baik abono pukul 5 pagi kat jalan terjalar. Baca tak berita tu? Bila saya baca, tahu berita-berita, kawan-kawan hantar kadang-kadang dalam WhatsApp tu, Allah, poning kepala. Kan saya pun, ya Allah, mungkin kau ada cerita dalam Quran ni, dalam bab ni kan, kita pun a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, fatihah, alif lam mim, sayaqulu sufahatil karusul lan tanalu wal muhsanat, satu juzuk. Jumpa ayat sini, rupanya Allah dah sebut hal keadaan kesinambungan perhimpunan keluarga di dunia sehingga ke akhirat. Dia akan sinambung, dia akan berterusan dapat jumpa dengan syarat ada sifat ittaba'at. Sifat ni sekarang ni tak ada. Ayah kuliah duha, anak kayu basikal sebagai Putrajaya. Tak. Ayah baca Quran lepas zuhur kat masjid, anak ke laut tu sewa bot mancing. Betul ke tak betul tu? Senyapnya apa songeh-songeh pula. Jadi sekarang ni cerita panjang tak nak lah kan, kita dah cerita panjang, jom kita bertindak kan, kita bertindak, kita pastikan kan, kita mati syahid, anak kita mati syahid. Saya macam tu ya. Kan pergi ngajar mana Taiping, solat uzur. Gitu dia orang anjur kan. Ustaz kata tak boleh 8.30 kat sana, macam mana saya nak sampai? Saya kuliah subuh di Bangi, takkan saya nak tinggal kampung saya nak melayan kampung orang. Macam mana saya nak sampai? Kalau buat pukul 10 boleh dah? Tak Ustaz, pukul 9 kata. Saya kata saya habis kuliah subuh ni biasanya 7.45. Orang terus salat duha kan, isyraq tak sampai dah. Jadi cuma kata pukul 9 Ustaz, sharp kita mula kata tak apa. Kan. Saya pun telefon kawan, I need your help lah, please pick up me with your better car, yang boleh sampai lebih kurang 1.5 jam ke Taipei. Kan, okey Ustaz, no problem. Dia pun hantar kita, dia bawa lah kita. Saya pun tutup mata lah, saya tak tengok meter dia, tak tengok pokok-pokok tepi tu, sebab saya tahu dia terbang bukannya berjalan. Dalam hati pun kalau aksiden, kerajaan takkan bazir duit jaga kita kat wad. Maksudnya tu mati lah. Mati syahid lah, sebab lagi ngajar orang. Betul tak? Orang nak belajar. Sampai Dewan muat 400, yang nunggu kat luar 300 lebih, dia tak boleh masuk. Ramai rupanya orang nak belajar solat uzur. Saya pun masuk-masuk, saya kata dah uzur pun nak belajar. Masuk sihat tu tak belajar. Bergogar golak kat Dewan. Wah, dah kono dah. Itu cerita dia. Kalau aksiden mati syahid, sebab nak ngajar orang. Anak kita pula tengah bawa boreh, tengah bawa apa, lampin pula, apa, toto pergi balik. Nak pergi nolong orang. Kalau aksiden pun syahid juga, sebab nak pergi nolong orang. Jadi ittaba'at, kita pastikan dia ada sama, ittaba'at. Kalau ayah subuh amin kunut kat surau, anak berdongkul kat rumah, ada kok ittaba'at tu? Sifat menuruti tak ada ke? Tak ada. Dah lah tu, faham dah tu. Jom kita usahakan insya-Allah. Jadi insya-Allah dalam bulan 10 nanti kita akan rancang di surau ini. Ayah yang ada kena panggil semua anak. Saya nengok hidung tuan-tuan, nak harap tuan-tuan bersyarah kat rumah tak ada no. Kau tengok hidung lah. Kan? Bawa sini ha. Saya nak cerita sikit dengan anak-anak tuan-tuan. Boleh tak? Kalau ayah tak datang, tak apa, anak kena ada sini.
Kita nak cerita segala benda-benda macam ni. Ya, lepas ni kita buat pula lah usrah untuk anak-anak kita sama. Mana tuan-tuan anak yang dah duduk asing tu, WhatsApp lah, panggil balik. Tak balik, anak derhaka cakap. Tuan-tuan kadang kau kita nyambut ulang tahun perkahwinan ke-35, panggil anak-anak, niup lilin kan. Hari lahir cucu tu baru umur 2 tahun tu, nak nyambut birthday dia tu berkumpul. Ada yang buat macam tu kan. Tapi bila dia berkumpul tengok surah At-Tur ni, nanti saya tolong tuan-tuan kumpul, nanti kita susun juga susun program untuk keluarga pula. Sebab saya menyedari benda ni, ya, kalau saya tak mula mengerak langkah, saya takut nanti Omak umur 46, ayah dia 53, tak mati lagi, tapi anak dia dah mati dah kat Georgetown tu. Pukul 5 pagi accident motor tu. Anak dia dah mati kan. Boleh dia tak malun lagi tak? Dah tak boleh kan? Stop. Jadi apa tak malunnya daripada dia 13 tahun akhir balik sampai umur 21? Dapat tak dia makan minum nanti di akhirat dalam syurga tu? Dia dalam kepala saya, itulah cikgu, bila berlaku je budak mati awal ni, pum, dia cepat macam tu je. Ya, tuan-tuan mungkin lambat sikit kot terfikir ke arah itu kan. Omak pun tak fikir. Omak kata dia nak nikah belum seboleh ni, tak sampai dia nikah. Kalau dalam bahasa kasar budak-budak tepi jalan ni, bangang punya omak tu. Anak dah mati pun masih dia mengungkit nak nikah bulan 11. Mak dia tak fikir ke berapa kali anak dia 21 tahun umur yang solat jemaah subuh, berapa kali agak-agak budak 21 tahun umur ni solat subuh jemaah. Mak fikir tak? Ayah fikir tak? Tak fikir. Saya fikir sebab ayat ni cakap walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Gitu. Ya, baik, faham dah tu. Kalau mak duduk tingkat 90, anak duduk tingkat 2, dia jumpa tingkat berapa? Cuba tokoh lah, salah tak masuk nakal ni. Mak tingkat 90, anak tingkat 2. Agak-agak dia jumpa tingkat berapa? Tengok ayat depan ni dapat jawab. Jom. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Apa makna wa tu dan kan? Ma tu tidaklah, alat tu mengurangkan, na tu kami iaitu Allah Ta'ala. Allah tak akan kurangkan hum mereka, iaitu tadi sama ada ayah atau mak anak tadi, min amalihim, dari ganjaran amalan mereka. Bukan kurangkan amal, tak, kurangkan ganjaran. Jadi ganjaran itu kan tingkat syurga tu ikut amalan masing-masing kan, ya. Allah tak akan kurangkan, sekali-kali Allah tak akan kurangkan min syai', walaupun sedikit. Jadi omak tu dah duduk tingkat 90, anak dia tingkat 2 tadi, omak tu tak akan turun bawah, dia tak akan turun tingkat 89, tak, dia akan stay kat situ. Allah akan angkat anak dia ni untuk bertemu dengan dia buat selama-lamanya. Tu tuan-tuan, yang kita pulut buat amal soleh ni sebab saya angkat zuriat lah tu. Ya, takut zuriat tak sampai nak amal banyak-banyak kan kita terjemahkan kitab, ajar orang betul iftirash dia, orang betul baca Fatihah dia, tak ada pendek-pendek, rahim dia baca lah. Jadi betul orang tu sebab kita beritahu ganjaran berpanjangan kan, ya. Sebab nanti kalau anak kita tak cukup nak pergi level yang sama tu, nanti Allah Ta'ala akan angkat dia untuk jumpa dengan kita. Dan terbalik kan lah, anak pula duduk 90, sebab anak ini Al-Hafiz, dia hafal 30 juzuk Quran. Ayah lam yakunil pun tak boleh lopeh. Jadi imam rakaat pertama baca lam yakunil tu, rakaat kedua Iqra tu, lopeh tak lopeh? Anak dia 30 juzuk 90 lah, ayah dia boleh tingkat 1. Gitu kan, ya. Jadi anak tu Allah tak akan kurangkan turun bawah jumpa ayah, tak. Ayah dia lah yang akan diangkat untuk bertemu anak.
So tuan-tuan pun tunggu lagi. Ya. Sebab tu kalau anak saya, bapa nak pergi Syria, bapa nak tolong orang miskin sana, tolong orang susah, pergi. Kan nanti adalah suara perempuan ni kadang nenek, kadang mak dia. Kena tembak tengah porang. Tak apa, dia syahid, nanti tumpang dia lah syafaat. Asyik jumpa je kat dunia, akhirat tak dapat jumpa, tak guna dah. Dapat jumpa kat dunia kejap, sanun kekal abadi jumpa, okey. Itu pertimbangan Quran. Kalau pertimbangan Melayu, kat dunia dia nak jumpa. Jumpa makan. Jumpa mandi laut. Jumpa main naik terjun. Bukan jumpa belajar Quran. Jadi kat akhirat tak ada lah jumpa dah. Baik tuan Jadi jom kita usahalah. Jom kita usahakan. Saya dah dapat duit 300,000 orang beri. Dia kata, Ustaz, buat satu akademi Ustaz, tolong bina generasi ni macam Al-Qassam Gaza kan, Palestin ya. Tubuh badan dia sihat. Lepas tu dia kata macam Ustaz lah, kata, boleh jogging 10 km sihat, boleh kan, walaupun dah tua tapi okey lagi Ustaz. Saya kata tak ada duit, boleh buat tapi tak ada duit, ambil duit 300,000 kata. Kan? Sebab orang beriman dari mak ayah ni nak anak dia ni tingkat 97. Dia tahu baris Quran ni, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Jadi zuriat itu tahu, dzurriyyatahum salah. Yang betul dzurriyyatuhum. Kan? Sebab apa tuan-tuan salah? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Quran. Kita bincang lepas azan. Silakan. Bilal sonyap dia tu. Dia syok belajar Quran. Dan sambung apa tadi kita cerita, mengapa salah dzurriyyatahum tuan-tuan, wattaba'athum dzurriyyatahum, sebab zuriat kita tu tahu ittaba'an tu fi'lun, perbuatan.
hum tu jadi yang kena ikut, maf'ulun bihi, dipanggil dalam bahasa Arab. Dzurriyatu tu, hum lah kan. Dzurriyatu tu baris depan kerana dia fa'il marfu' dengan dhammah, macam tu. Jadi kawan ni tadi nak macam tu lah. Kita nak didik generasi ni supaya dia boleh membantu ibu bapa dia. Nanti pum, mencanak naik tingkat 97. Yang depan tu pula, alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Nanti ada orang cetak Quran, alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dia cetak tu dzurriyatu, bukan dzurriyata. Jadi anak kita ni tahu, oh salah ni, sini dzurriyata, bukan kerana dia menghafal, tapi kerana dia tahu kaedah bahasa Arab tu. Al-haqq tu, al-haqqa ni fi'il, nah tu jadi fa'il, jadi pelakunya yang akan mempertemukan. Bihim mereka, dzurriyata tu yang akan dikena temukan, yang akan kena temukan. Jadi maf'ulun bih, dia baris mansub, baris atas, dzurriyata, zuriat kita. Dia tahu macam tu. Tuan-tuan nak tak zuriat macam tu? Dia mahir Quran ni tuan-tuan. Kalau orang jahat salahkan baris, dia tahu salah bukan sebab dia menghafal, aku hafal lagi tu baris atas. Tak, dia tahu salah tu kerana kaedah bahasa Arab tu. Power tak? Tapi macam mana anak-anak tuan-tuan nak besar semua tak boleh belajar tu. Beranak dia lah yang kecil pula. Kat belakang jangan bangkang kak ya. Ni cerita ni kita nak dapat zuriat tingkat 97 ni, yang dah ada sekarang ni tak dapat macam tu. Jadi abang ni nak anak kecil balik, nanti dia nak didik daripada kecil tu. Pandai dah tu kan. Tengok ayat 25. Akak belakang, saya tengok lah kat yang kecil hati tu. Saya tengok orang tua-tua perempuan ni, terutama ahli surau, ahli masjid ni nak, baju kurung ni longgar. Kadang ada apa nama jubah hitam ni yang kat luar dia pakai tu. Kan orang perempuan yang dah tua-tua ni dah, baju kurung kan longgar, tak ada kotak-kotak lah. Walhal kalau dia pakai kotak pun, orang lelaki-lelaki tengok tak ada meleleh heliu dah tengok. Pinggang dah 58 dah. Kan punggungnya goyang pun dah tak ada nak nafsu tengok dah. Itu yang longgar-longgar pakaian dia. Anak-anak yang umur 22, 25, 27, yang pinggang itu ramping ni, punggung ni kotak ni, elok kalau goyang ni meleleh heliu lelaki-lelaki tengok tu, macam mana pakaian lah? Rajin t-shirt, amak berkelubung dengan baju kurung longgar dengan tudung. Anak dia tak sama. Mana cerita orang perempuan pula. Apa cerita tu? Sebab apa mak bagi bonarkan anak dia pakai macam tu? Itu yang pelik lah. Itu yang pelik sikit lah. Jom kita belajar ayat 25. Apa bunyi 25 tuan-tuan? 25 ni bukan nikmat dah ni. 25 ni sifat ibu bapa yang akan dapat berjumpa dengan zuriat dia nanti. Okey, wa aqbala ba'duhum ala ba'din. Apa makna wa aqbala ba'duhum ala ba'din? Member of paradise on that day will facing each other. Can understand? Itu apa dibuat? Saling facing each other tu apa dibuat? Yatasaalun, saling bertanya-tanya. Apa tanyaannya? Tengok depan. Ni saya nak faham dengan ni. Ni orang ni kat dunia ada anak 5 orang, tapi dalam syurga dia lelaki bini je ada, anak dia tak ada. Jadi maknanya anak dia ke mana? Dalam neraka. Sebab selagi anak dia ada dalam syurga, dia akan ditemukan. Kita dah belajar tadi. Yang ni kat dunia dia ada anak 8 orang, dalam syurga 88 ada dengan dia.
8 tu anak saya lah tu. Contoh yang elok di sini ya. Amin. Amin lah tuan-tuan. Kau takut. Dia jealous tu. Jadi yang ni, yang anak tak ada ni, tanya kat yang ni, apa kau buat kat dunia dulu? Apa amalan kau kat dunia dulu? Sampai semua 88 ada dengan kau sekarang dalam syurga. Jatasa alun. Tuan-tuan tahu apa jawapan orang ni? Tengok ayat 26. Qalu. Yang ditanya ini menjawab, inna, sesungguhnya kami, bukan cerita dongeng-dongeng, bukan cerita panjat gunung, bukan cerita simbah kereta dengan air pagi-pagi, tak. Ini sungguh-sungguh ni. Kunna, itu past tense. Kunna, dulu kat dunia kami, qabalu, sebelum kami masuk syurga ni, fi ahlina, terhadap ahli keluarga kami, musyfikin, cukup takut dan cukup risau. Sebab itu sebelum aku keluar untuk pergi surau, aku tutup televisyen. Waktu anak aku perempuan sedang menonton drama-drama yang dia suka, aku shut down televisyen itu. Sebab aku takut risau, kalau aku tak tutup televisyen tu, nanti dia solat maghrib pukul 8 suku setelah habis drama. Itu yang dibuat tuan-tuan. Tuan-tuan tak buat benda ni lah. Nyalo you TV tu, anak-anak tengok. Apa kesannya? Tak dapat nanti bertemu dengan zuriat. Can understand? Dia cukup takut dan risau. Kan? Tu yang bila anak saya naik ilmu 6 tahun dulu, saya throw out semua alat-alat pandang dengar yang melalaikan tu. Yang jadi kosonglah rumah kita. Kan? Nanti pergi rumah kat Sungai Merap, ruang tamu besar surau ni tuan-tuan, rumah saya tu. Ruang tamu tu, lebar. Rumah saya besar. Sebab penting besar tu anak ramai. Kan, senang orang datang nak belajar-belajar kan dinding tu penuh kitab tuan-tuan. Sana fiqh, sini tafsir, sana hadis, sana akhlak. Susun. Tingkat bawah, tingkat atas, tak ada sebarang alat pandang dengar. Jadi bila puan-puan Seri ni datang melawat ke rumah, dia tanya, cuba beritahu kat saya Ustaz, ngapa tak ada benda-benda ni? Saya kata, dalam Quran kata, kalau nak jumpa dengan zuriat, kita kena risau dengan zuriat kita ni. Kalau ada benda-benda tu nanti dia menonton je, Quran dia tak baca. Jadi sama tak amal dia dengan kita? Tak sama. Orang tak kata ke Ustaz nanti kolot ke ortodok ke fundamental. Orang tak kata macam tu. Peduli apa orang kata? Yang akan menilai kita siapa? Yang akan menilai kita untuk temukan zuriat dengan 8 ni jadi siapa? Orang ke Allah Ta'ala? Kan kita kan belajar sifat 20. Sama, basar. Sama apa maksud dia? Sam'un, dengar, tapi bukan dengan telinga lah Allah kan basar, dengan apa? Basar apa makna dia? Melihat. Jadi Allah dengar dan lihat ke dalam rumah kita. Daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 11 malam, pukul 12 malam, Allah dengar dan lihat ke dalam rumah kita. Allah reda ke Allah murka? Bila siaran-siaran televisyen menyala dengan internet macam-macam, Allah reda ke Allah murka? Itu jawab sendirilah. Tu tuan-tuan, musyfikin, point kat situ. Inna kunna qabalu fi ahlina musyfikin. Tuan-tuan tangkap fi ahlina tu, ahlina. Saya nak tunjuk muka surat ni, nanti nak tengok balik, jangan ditandakan. Tuan-tuan pergi 560. Apa sepatutnya mak bapak buat terhadap anak-anak dia? Tuan-tuan tangkap dia, ahlina ya, ahlina ahli ya, ahli. Okey. Tengok ayat 6 tuan-tuan. Apa bunyi
Okey, fokus kepada ku. Seruan tu kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 21 tadi siapa tuan? Walladzina amanu. Sama kan? Okey. Ku tadi kan wa waqahum rabbuhum, tadi memelihara Tuhan mereka daripada azab neraka jahanam. Ku tu tuan-tuan jamak kepada ki. Ki tadi untuk kita suruh seorang tu, ki. Ya Allah, sebab Allah satu kan, pelihara. Kalau ku ni kamu peliharalah untuk ramai. Tu bahasa Arab. Anfusakum, tak apa kita datang surau dah ni, elok dah ni, ngaji Quran, tadabbur Quran, alhamdulillah. Tapi ahlikum, jadi diperintah kita ni untuk memelihara, menjaga, menyelamatkan ahli kita daripada daripada neraka. Jadi kalau kita bagi dia drama Thailand, kita bagi dia drama Melayu, kita bagi dia drama Korea, kita bagi dia Raja Lawak, kita bagi dia Fantasia, macam-macam siaran-siaran, bawa ke syurga ke bawa ke neraka? Siapa yang bawa? Yang bawa anak tu siapa? Tu mana kita nak letak perintah Allah Ta'ala ni? Tu ya. Kalau kita hidup dengan Quran, insya-Allah lah kita selamat. Kan? Boleh kan? Balik tadi. Ya. Fi ahlina musyfikin. Jadi bila kita takut anak-anak kita tu dalam neraka, kita pun pelihara matanya daripada benda yang haram. Alah Ustaz, dalam telefon ni pun ada internet Ustaz. Kadang-kadang itu adalah manusia lemah, tapi dengan sengaja kita menyediakan kemudahan ke arah yang lalai itu, janganlah. Dah confident dah, kalau ada bono tu lalai lah dia. Adukan juga. Itu memang tak dapat lah saya nak mengulasnya. Siuman ke tak siuman ayah dia, kan? Kalau dia dah confident, kalau tak Ustaz, anak saya tengok Oasis Ustaz, tanyalah Ustaz, dia tengok jejak Rasul, okey lah, tak ada masalah. Tapi saya tahu Oasis jejak Rasul untuk tua tengok. Tak ada budak nak dagu tengok, nak dagu dalam Thailand dia tengok yang bersiri kan, macam-macam kan. Baik, dan jom sebagai praktikalnya tuan-tuan, tengok ayat 27 apa bunyi tuan-tuan? Famanallahu alaina, masya-Allah, oleh kerana kami ini mak bapak lah ni ya, bapak kat dunia dulu, kami ni bapak cukup takut anak kami ni masuk neraka, kami awasi elok-elok, maka sekarang dalam syurga ni manallahu alaina, Allah kurniakanlah nikmatnya kepada kami, berkumpul di tingkat yang sama di dalam syurga ini, masya-Allah. Wa waqana, dan Allah pelihara aku dan zuriat aku 8 orang azabas samum, daripada azab neraka jahanam. Itu dia punya dialog dia tuan-tuan Jadi tuan-tuan, waktu kau hidup, ayah dan anak, apa aktiviti hidupnya? Tengok ayat penutup itu. Inna kunna min qablu nad'uhu. Jadi apa aktiviti hidupnya? Aktiviti keluarganya apa dia? Inna, sesungguhnya kami, kunna dulu, waktu kat dunia dulu, min qablu, sebelum kami masuk jumpa dalam syurga ini, nad'uhu, kami mengabdikan diri, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah dalam rumah kami aktiviti mengingkari terang-terangan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah larang benda-benda lara semua-semua tu sengaja. Bukannya setahun sekali, hari-hari. Ada konsep nad'uhu? Tak ada. Kan ya? Jadi tuan-tuan, jam itulah Quran beritahu. Ya, saya ni memang tengah risau, tengah takut betul ni. Sebab 2 minggu ni Allah ajar kita macam-macam kan. Peristiwa generasi muda yang lari pada agama ni. Itu yang menyuarakan, yang memandap dalam hati dia, menyampah ke azan, menyampah ke bacaan Quran bila baca kuat-kuat masjid surau sebelum solat 10 minit ni kan, yang menyampah ke ustaz-ustaz ustazah tu, kita tak tahu. Takut-takut dalam rumah kita tu pun ada yang menyampah ke ustaz-ustaz, ke ustazah-ustazah, nasihat-nasihat
Ya, nak muntah dia kalau dengar nasihat-nasihat yang baik ni. Itu yang kita takut. Jadi suap-suap kita, suap pada orang tetap minat agama dah. Tu ya. Itu yang kita takut. Cerita zuriat dah ni. Mak bapak dia, saya tak kisah dah. Sebab mak bapak aman 5 minit dah kat surau dah sebelum azan. Mak bapak dia manyang nak nyentuh Qurannya gitu. Surah Kahfi mak bapak dia nak hafal. Walaupun tak hafal-hafal tu, dapat pangkal ujung tak dapat ujung pangkal dalam sabda. Tak apalah, dia ada usaha kan ya. Walaupun tak dapat tak apa, tapi masalah dia ialah dalam dia anak tu langsung tak ada keinginan nak menghafal surah Kahfi. Itu yang kita risau. Bapak nak dah, cuma dia usaha tu dia tak dapat, okey lah. Jadi last muka surat malam ni, bolehlah tinggal dah muka surat ni, dah nampak dah tu poin-poin dia ya. Jadi mana yang muda-muda ni tak ada, semua tua-tua pun ada Facebook ni kan, tulis sikit ni tulis sikit dalam Twitter, dalam apa yang ada Instagram, TikTok ni, benda-benda ni masukkan musyfikin gitu, bagi tahu kawan-kawan. Okey, cuba tuan-tuan buka. Kita nak contoh Nabi Ibrahim AS kan, dia nad'uhu tadi maksudnya na'buduhu ya, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kan, bukan berdoa saja ya, maksudnya menyembah Allah Taala kan. Aktiviti menyembah Allah Taala yang paling penting ialah solat, betul tak? Buka muka surat 260. Kita nak jadikan ni sebagai kita hafal sama-sama nanti supaya jadi igawan kita lah hari-hari. Surah apa cikgu? 260. Saya cumi mata tak ada, tak nampak. Ibrahim, okey, tengok bawah ayat 40. Apa bunyi ayat 40? Rabb. Aktiviti nad'u tadi kan menyembah Allah kan. Jadi menyembah ni adalah sembahyang orang Melayu katakan ya. Aktiviti ibadah yang paling penting ni untuk menyembah Allah ni ialah solat. Tengok doa Nabi Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhanku. Lagi, ij'alni, jadikanlah aku, muqima, orang yang mendirikan, as-salah tu solat lah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang mendirikan solat. Itu kita dah berapa siri dah cerita mendirikan solat ni. Full stop ke tuan-tuan kat situ doa dia? Tak. Tengok dia tak lupa, wa dzurriyyati. Siapa zuriatnya? Naik ayat 39. Kat situ tuan-tuan jumpa dua nama. Siapa nama yang pertama? Ismail. Yang kedua Ishaq. Itu zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim datang solat kat surau, bukan dia datang lah. Dia pastikan zuriat dia pun sama. Ittaba'athum, menuruti mereka. Kita belajarlah dengan doa ni. Bukan lopeh kita ya tahajud puasa sunat zuriat tu. Tuan-tuan, jadi hafallah doa tu. Rabbi ja'alni muqimas solati wa min dzurriyyati. Kalau sampai situ pun okey dah tu. Kalau rajin ni sampai dulu nah, Rabbana wa taqabbal du'a. Kan? Jadi ayah lupa zuriat ke dalam bab ibadah-ibadah ni? Dia tak lupa. Kita orang Melayu ni tuan-tuan, ayah mak tahajud kat surau masjid, anak nu ke elit nu lebuh raya tu merempit, mati pula kat situ. Jadi tak tally parent dengan children tu, dia tak ittaba'an. Faham tu dah, jam solat Isyak pula. Wallahu a'lam. Itulah ada letteran malam ni kan, hasil daripada pening kepala risau tengok perkembangan semasa. Jadi tiap kali kawan up dalam Facebook benda-benda macam ni, saya akan kata dia itu anak orang, apa ayah dia buat, mesti saya reply macam tu. Katalah tadi berapa umur budak tu? 29 kan, menghina agama kan. Saya kata dia anak orang, pernah kecil, pernah 13 tahun, apa mak ayah dia buat. Itu je saya soal. Betul kan? Dah, jom nanti kita biar imam doa lepas Isyak panjang-panjang sikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.